أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Selamat malam kepada semua para pendengar. Adakah anda sudah bersedia untuk mendengarkan kisah seram, misteri dan mistik? Mari kita bersama Acap si tukang cerita. Pastikan anda tidak kesorangan kerana anda di dalam Remang 12. Kisah ini diinspirasikan daripada kisah benar. Nama watak dan tempat hanyalah rekaan semata. Tiada kena-mengena sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kisah bertajuk Derhaka Seorang Ayah. Namaku Hamdan. Berusia 33 tahun. Masih bujang. Dan aku seorang pereka bentuk dalaman, atau lebih dikenali sebagai interior designer. Aku tak tahu nak bermula dari mana. Berat aku nak cerita. Tapi tak apa. Aku cuba sampaikan sebaiknya. Suatu ketika aku diminta oleh pelanggan melawat rumah barunya di Johor Bahru. Tujuannya supaya aku dapat visual yang lebih jelas untuk rekaan dalaman banglo 3 tingkatnya itu. Pada awalnya aku cuba mengelak. Tetapi memandangkan ia beria-ia benar, siap dengan duit poket bagai, aku turutkan. Dan bercadang nak bergerak pagi, tapi aku terlajak tidur. Entah kenapalah, dah seminggu aku asyik mimpi. Mimpi yang ngeri sampaikan tidur aku tak nyenyak. Akhirnya aku bergerak ke Johor Bahru dari Kuala Lumpur selepas solat Jumaat. Lebih kurang jam 3 petang macam itulah. Dan satu lagi, aku terpaksa menunggang motosikal. Dek kerana kereta aku masih di bengkel. Aduhai, mesti patah pinggang ni. Dah lama tak ride. Tiba di kilometer 209.9, hentian R&R atau restoran jejantas air keruh Melaka ni. Aku hentikan tonggangan. Aku menunggang Honda CBR 1000 dan aku parkir di tempat letak motor. Aku berlari-lari anak ke arah toilet. Cuaca mendung, hujan renyai-renyai. Cubalah korang bayangkan. Selesai urusan di toilet, aku terus ke surau menunaikan fardu asar. Usai solat, aku berteleku sebentar di atas tikar sejadah, bermunajat dan memanjatkan doa kepada Yang Esa. Kemudian aku bersandar di sudut paling hujung dalam surau itu untuk aku hilangkan penat dan lurus-luruskan pinggang aku ni sebab terlalu lama menunggang. Dan sedang aku sedap menyandar, ternampak seorang pakcik dengan seorang budak lelaki sedang mesra bergurau. Aku anggarkan pakcik tersebut mungkin dalam lingkungan 60-an lah. Dan budak lelaki tu pula mungkin 3 tahun.
Dia memandang ke arah aku. Mungkin rasa diperhatikan, dia kemudiannya menghampiri aku sambil memimpin budak tadi. Assalamualaikum nak. Dari mana nak ke mana ni? Aku bersalaman dan menyantuni pakcik tadi. Cepat duduk pakcik. Saya dari Kuala Lumpur nak ke JB. Pakcik pula? Pakcik orang sini je, orang air keruh ni ha. Balik kampung ke? Oh ya, lupa pula. Nama pakcik Ahmad Hambali. Ni cucu pakcik Daniel Zakri. Oh, saya Hamdan. Saya ada kerja dekat JB ni ha. Kampung saya di Banting, Selangor. Giliran aku memperkenalkan diri. Oh, kerja. Mak ayah ada lagi ke? Pakcik ni soalan yang sering aku elak untuk jawab. Mak, saya dah lama tak ada pakcik. Tapi ayah ada lagi kot. Jawab aku acuh tak acuh. Masya Allah. Kenapa macam tu nak? Tak elok. Buruk mana pun mak ayah kita tu, mereka tetap darah daging kita. Jenguklah mereka selagi ada nak. Kalau dah tak ada nanti, rindunya tak berpenghujung. Jawab pakcik tadi dengan nada yang sangat lembut. Aku termenung sejenak. Senyuman aku lemah. Reaksi aku berubah. Seraya aku memandang wajah pakcik Ahmad. Pakcik, dah 5:30 petang ni. Saya takut terlewat. Terima kasih pakcik atas nasihatnya. Saya minta diri dulu lah. Adik, pakcik balik dulu. Keluar dari surau, aku capai kasut hormat aku, yang aku letakkan di rak kasut dekat dengan tempat wuduk, membelakangi pintu surau. Ya Allah, lupa pula. Tadi dah ingat-ingat dah. Aku letak semula kasut di rak dan patah balik ke dalam surau. Sambil berjalan, aku keluarkan not RM50 dari dompet untuk aku hadiahkan kepada pakcik tadi. Yalah, kita ada rezeki lebih kan? Apalah salahnya kalau kita berkongsi. Sampai dalam surau, pakcik tadi dah tak ada. Melilau mata aku ni mencari kelibat pakcik dengan cucunya tadi. Aku ternampak ada seorang lelaki yang duduk di tempat yang sama aku melipat dengan pakcik Ahmad tadi. Bang, maaf bang, tumpah tanya. Assalamualaikum. Bang, ada nampak tak pakcik pakai kemeja biru, kopiah putih? Dia duduk dekat tempat abang duduk ni tadi, dengan cucu lelaki dia. Cucu dia pakai baju hijau belang-belang. Nampak tak? Pakcik? Mana kau ni? Tak perasan pula abang. Dari tadi tak nampak siapa pun kat sini. Mungkin dah keluar kot, respon lelaki tersebut. Aku terpinga-pinga sebentar. Lalu aku bersalaman dengan lelaki tadi dan terus keluar dari surau. Tergaru-garu kepala aku yang tak gatal ni. Sampai di parkir, hujan dah reda. Aku bakar sebatang rokok sebelum memulakan perjalanan. Sambil-sambil lah mata aku ni melilau mencari kelibat pakcik dan cucunya tadi. Puas aku melilau ke kiri dan ke kanan. Masih tak ada. Jam dah hampir 6 petang. Aku hidupkan enjin motosikal dan teruskan perjalanan. 3 bulan yang lalu. Aku kata aku tak maulah. Apa yang bebal sangat kau ni, Hamdan? Herdik Jamil kepada Hamdan. Ya, kaki ayah tu makin teruk. Kita pergi hospital, rawat kaki ayah tu. Ayah ni janganlah degil sangat, jawab Hamdan dengan lembut memujuk ayahnya.
Tak payahlah aku kata. Hari tu aku dah pergi hospital dah. Makan ubat pun bukan boleh baik pun. Berbakul lah ubat bagi kat aku. Membazir, kata Jamil dengan nada ni yang agak tinggi. Itu pasal lah ayah kena jaga pantang. Ini tak, semua benda ayah makan. Teh tarik saya tengok dari pagi sampai malam. Ubat pula ayah selalu miss makan. Betul tak? Hamdan cuba menyangkal pendapat ayahnya. Kau percaya dengan doktor tu. Bagus. Kau dengan doktor pun sama bodoh, kata Jamil dengan penuh ego. Yelah ya, doktor kan dah bagi tahu diet ayah macam mana. Kan saya dah bagi tahu hari tu apa yang ayah boleh makan, apa yang ayah tak boleh makan, makannya macam mana. Ayah tak nak ikut. Marilah ya, kita pergi hospital. Nanti kuman tu meribak lagi teruk tau. Dah depan ni ayah. Janam, kau tak payah nak ceramah dekat aku lah. Engkau tu ingusan lagi, kau tahu tak? Kau apa tahu? Habis tu kau nak suruh aku ke bulu tak makan? Kau nak bagi aku mampus cepat ke apa? Bila aku dah mampus, senang lah, kau tak payah nak jaga tua kutuk ni kan? Janam, kau bergambus lah sana. Aku dekat sini, kau ada dekat sini menyakitkan hati aku, kau tahu tak? Aku boleh hidup sendirilah. Anak tak guna, bentak Jamil sambil menendang-nendang kaki Hamdan beberapa kali, tanda menghalau dia dari rumah, sambil mulutnya tak henti-henti memaki Amun. Dari kami kecil ya, sampai saya dah besar macam ni, ayah sikit pun tak berubah. Ego, baran tak bertempat, menengking tak tentu pasal. Kalau itu yang ayah mahu, saya pergi dari sini ya. Ayah jangan harap saya nak balik lagi, kata Hamdan kepada Jamil. Bagus. Tak payah balik terus. Berambus kau anak jahanam. Sial punya anak. Berambus. Jamil memaki Amun anaknya. Hamdan angkat kaki. Dia memandu pulang dengan linangan air mata. Sangat terkesan dengan sikap ayahnya yang tak pernah berubah itu. Beberapa hari berselang, Hamdan cuba menghubungi kakaknya, Haliza. Apa Dan? Jenguk ayah? Tak maulah aku. Aku ni Dan, aku tak nak dah tengok muka orang tua tu. Ya Allah Dan, aku dah puaslah Dan, cukuplah Dan. Egonya tak bertempat. Dan, kau tahu tak? Suami dengan anak-anak aku pun dimakinya, kau tahu tak Dan? Ada je yang tak kena dengan kami ni. Maki tu Dan. Dah macam zikir dia dah Dan. Ya Allah. Dah lah. Sejak mak meninggal ni, Kak dah tak ada hati dah nak balik rumah tu dah. Lagipun, dia tak suka dengan aku ni Dan. Engkau kan anak kesayangan dia. Engkau lah yang pergi jenguk dia, kata Haliza. Kak ni, situ pula dia. Saya ni pun dihalaunya juga Kak. Tak Kak, saya fikirkan yang akak tu dekat dengan rumah ayah. Saya ni jauh. Tak sampai hatilah Kak nak biar dia sendiri kat rumah tu. Saya tengok dia hari tu kaki dia dah macam dah ada ulat tu kat kaki dia tu. Nak minta tolong lah Kak jenguk dia sekejap je. Minggu depan saya balik, saya janji. Kita gila-gili lah. Cuma minggu ni saya sibuk sikit ni, kata Hamdan. Alah Hamdan. Dah lah Dan. Dah dia kata dia boleh hidup sendiri. Biarkanlah. Aku tak akan jejak kaki kat rumah tu lagi. Cukuplah Dan. Cukuplah aku menderita selama ni kerana dia Dan. Dari kecil sampailah aku besar Dan. Tak pernah sekali pun dia nak bercakap lembut dengan aku. Tak pernah sekali pun yang aku nampak dia menganggap aku ni sebagai anak perempuan dia Dan. Maki hediknya aku telan Dan.
Badan aku ni naik lunyai di belasanya, Dan. Kadang-kadang tu kerana tak sendokkan nasi untuk dia je, Dan. Luka hati aku ni, Dan, tak siapa yang tahu. Luka hati aku melihat arwah mak makan hati dengan sikap panas baran dan ego dia tu masih terkesan sampai sekarang, Dan. Bagi akak, Dan, ayah akak dah lama mati. Jawab Hailiza penuh dengan emosi. Kak, Masya Allah, Kak, nanti Kak. Hamdan tersentak dengan jawapan kakaknya tu. Belum sempat menghabiskan kata-kata terakhir, panggilannya dimatikan. Jam 9 malam. 2 hari aku dekat JB. Sekarang ni aku dekat Kuala Lumpur lah. Oh, ada notifikasi daripada pelanggan aku. Suka betul dia dengar rekaan dalaman yang aku buat. Hilang penat bila dapat maklum balas positif dari pelanggan. Okeylah, aku sambung cerita. Selepas mandi dan solat waktu itu, aku duduk depan televisyen sambil menghirup kopi O. Lenguh pinggang menunggang motosikal ni masih terasa. Kedengaran bunyi loceng pintu apartmen aku. Siapa pula yang datang malam-malam ni? Aku nak rehat lah, aduh. Aku bangun dengan perasaan yang tak rela. Baru saja nak berehat, ada yang mengganggu. Aku buka pintu dan tiada sesiapa di luar. Aku keluar ke pintu jeriji dan aku cuba menjengah ke kiri dan ke kanan koridor. Sepi. Dan aku mula rasa pelik. Aku berpaling dan masuk semula ke dalam rumah. Mengetuk-ngetuk kotak loceng pintu yang melekat di dinding apartmen aku ni. Rosak ke doorbell rumah aku ni? Dan pintu rumah aku tutup semula. Kemudian aku berpaling ke arah ruang tamu. Ya Allah, Astaghfirullahalazim. Apa pula ni? Ya Allah. Aku berhadapan dengan satu makhluk. Rupanya sangat menyeramkan. Baju yang dipakainya compang-camping. Mukanya pucat. Hidungnya berdarah. Mulutnya ternganga dengan air liurnya yang meleleh. Kakinya timpang dan berulat. Dan apa yang lebih mengejutkan, makhluk itu serupa dengan ayah. Dan tolong ayah, dan tolong ayah, dan ayah sakit, dan maafkan ayah, dan kedengaran jelas makhluk itu meminta tolong sambil menghulurkan tangannya. Aku kaku di situ. Perasaan ngeri dan sedih bercampur baur. Dan tolong ayam, dan ayam minta maaf, dan tolong ayam, dan tolong, dan tolong. Dia terus-terusan merayu. Aku cuba menggerakkan badan, namun badanku kejol, tak mampu bergerak. Aku hanya mampu menjerit dalam hati, Ayah! 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 Perlahan dia menghilang. Lalu kedengaran sayu suara ayah memanggil nama aku. Hamdan! 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 Ayah! Aku menjerit semaunya.
Hamdan. Weh, Hamdan. Kau ni apa hal ni tidur depan pintu ni? Hah? Mamat, rakan serumah aku yang baru pulang dari kerja shift malam. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Masya Allah. Aku mimpi rupanya. Engkau ni pelik betul lah Dan. Tidur depan pintu pun kau boleh mimpi Aduh, sakitnya kepala aku. Mat, pinjam kereta kau boleh? Kata aku pada Mamat sambil dia bantu aku untuk berdiri. Boleh. Tapi kau nak ke mana? Kereta kau tak siap lagi. Nantilah aku cerita. Mana aku cerita? Tu, atas almari tu. Biar Jadi aku pergi naik motor. Setelah bersiap, aku memandu laju Nissan Almera milik Mamat menuju ke Kampung Setia, Banting, Selangor. Tempat di mana aku dibesarkan. Aku perlahankan pemanduan sebaik tiba di simpang kampung. Pelbagai memori indah terpampang saat aku memandu ke arah rumahku. Tiba di satu simpang 3, aku belok ke kanan. Dan aku dapat lihat ramai orang menuju ke rumahku. Aku kaget apabila kelihatan kereta peronda dan truk polis parking di halaman rumah aku. Cepat-cepat aku parking kereta dan terus tuju ke rumah. Aku tak pedulikan orang kampung yang cuba menahan aku. Terus aku tuju ke rumah. Assalamualaikum. Maaf cik, tuan. Ni rumah saya ni. Ada apa ni? Tanya aku kepada salah seorang anggota polis di situ. Waalaikumsalam. Oh, kami dapat laporan ada kematian dekat rumah ni. Apa hubungan cik dengan Cik Jamiluddin bin Amran ni? Jantung aku berdegup laju. Ayah. Aku menjerit semahunya. Aku berlari masuk ke dalam rumah. Garisan amaran kuning polis aku rentap. Pemuda kampung yang cuba menahan aku, habis aku terajang. Sampai di pintu masuk rumah. Masya Allah. Ayah. Jasad ayah dikelilingi pegawai forensik. Jelas jasad ayah kaku sedang terduduk di atas lantai, menyandar di meja kecil ruang tamu, berkain pelikat berbaju merah, baju kegemaran yang sering ia pakai di rumah. Ayah, matanya terbuntang, hidungnya ada kesan darah yang dah kering, badannya dipenuhi ulat dan dihurung lalat. Pada tangan kanannya kelihatan dia sedang menggenggam. Dia sedang menggenggam erat gambar kami sekeluarga. Aku terduduk dan terkedu di situ. Aku tak mampu berkata apa-apa. Hanya sedu-sedan terluah dari bibir ini. Dan sabar Dan. Dah bahagian dia dah. Kita doakan yang baik-baik sajalah. Ya. Sudahlah tu Dan. Jangan diratap lagi. Pujuk Pak Ngah Hamdi. Pak Ngah Hamdi memapah aku. Duduk di ruang depan rumah. Kemudian datang seorang pegawai Jabatan Forensik kepada kami. Cik Hamdi,
Cik Amdi yang buat laporan tadi kan? Ya saya. Macam ni Cik Amdi, mayat ni kami akan bawa ke Jabatan Forensik untuk kami bedah siasat. Sebab dari siasatan awal kami, mungkin dah seminggu si mati ni meninggal dunia. Jadi kami perlu cari punca kematian. Kalau-kalaulah ada unsur jenayah kan. Macam ni lah, saya akan hubungi Cik Amdi semula selepas semuanya selesai. Boleh macam tu Cik Amdi? Boleh tuan, boleh. Terima kasih tuan ya. Boleh. Aku terdiam, trauma, dan akhirnya terjawab mimpi ngeri yang aku alami selama seminggu ini. Terkilan rasa hati. Terkilan rasa hati ni. Ayah. Tetapi takdir penentu segalanya. Beberapa hari kemudian jenazah ayah kami tuntut. Keputusan ujian forensik mengatakan ayah meninggal dunia disebabkan oleh kegagalan pada organ dalamannya. Dan alhamdulillah tiada unsur jenayah. Jenazah ayah selamat kami semadikan bersebelahan pusara mak. Selesai proses pengebumian, orang kampung mula meninggalkan tanah perkuburan. Aku berteleku di pusara ayah. Tiada lagi air mata. Ayah, dan dah maafkan ayah. Dari hujung rambut sampai hujung kaki ya. Ayah, maafkan dan juga ayah. Sebab dan tak dapat nak jadi anak yang baik untuk ayah. Semoga kita jumpa lagi dekat alam sana ayah. Dan balik dulu. Assalamualaikum. Aku bangun dan tinggalkan pusara kedua orang tuaku. Sedang aku berjalan, aku terpandang ke pintu masuk tanah perkuburan. Terlihat sosok yang sangat aku kenal. Kak Aliza, berpakaian serba hitam, sedang berdiri memandang sayu ke arah aku. Kak tunggu je Kak. Kak Aliza berpaling. Cepat-cepat masuk ke dalam kereta dan dia berlalu pergi dari situ. Hello Hamdan. You sudah sampai mana? Tanya Brian, pelanggan tetap aku dan juga pemilik banglo di Johor Bahru, di mana rekaan dalamannya akulah yang design. Hello bos. Baru sampai Kerol lah bos. Ini saya punya driver ni drive banyak slow lah. Aku menjawab panggilannya sambil tersenyum mengejek ke arah Mamat. Muka Mamat mencuka sambil menunjukkan isyarat penumbuk kepada aku. Siapa drive Mamat tak apalah Hamdan. Slowly, no rush lah. Nanti you terus itu pergi ke Tissel Hotel lah. Saya sudah book tahu untuk you punya bilik. Baik punya, saya sudah order bilik, makan semua sudah saya sudah kasih settle lah. Nanti kita jumpa sana kata Brian. Okey bos, thanks. Jawab aku ringkas. Engkau Dan aku debik kau baru kau tahu. Kau yang dari tadi nak berak lah, nak apa lah, salahkan aku pula. Kau ingat apa? Aku ambil cuti ni semata-mata nak temankan kau je, kau tahu tak? Kalau tak kenang lah kau ni kawan baik aku, memang tak lah aku nak tolong. Bibil Mamat. Alah kau ni Mat, relax Aku gurau je pun. Aduh.
Mat, masuk restoran jantan saya kero tu jap, Mat. Aku tiba-tiba teringin nak makan Zinger Burger pula. Kau nak tak? Aduh, dia ni bila nak sampai ni Dan? Aduh, asyik berhenti daripada tadi. Selesai beli 2 set Zinger Burger di KFC, aku tuju ke sebuah kedai menjual alat-alat kraft tangan dan makanan tradisional. Sengaja aku masuk ke situ sementara tunggu Mamat ke toilet. Dan sedang aku membelik barang di kaunter ni, tiba-tiba aku terpandang sesuatu. Macam kenal. Bang. Maaf bang ganggu. Bang tumpang tanya bang. Gambar yang dekat kaunter tu, gambar lelaki tu siapa dengan abang? Ayah abang ke? Mana? Gambar mana? Tu yang dekat kaunter tu. Oh, gambar yang tu. Bapak saya lah tu. Ahmad bin Hambali nama dia. Yang sebelah dia tu budak kecil tu anak saya, Daniel Zakri. Gambar ni gambar terakhir kami sebelum ayah dan anak saya meninggal 3 tahun lepas. Terang kedai tu. Aku tersentak. Hehe bang, abang ni kalau nak bergurau pun agak-agak abang. Meninggal Saya baru jumpa dia 2 bulan lepas bang kat surau. Lain macam abang punya gurau Tak. Takkanlah pasal meninggal ni yang saya nak buat main. Sekejap. Dia membuka laci di kaunter bayaran, lalu mengeluarkan sesuatu daripada laci tersebut. Nah ni tengok kedatangan hamba ni. Buat apa saya nak tipu encik? Ayah dengan anak saya mati kena langgar lari dekat bulatan bawah sana tu. Lepas mereka hantar saya ke sini. Jawabnya menahan sebab. Aku diam dan terkedu sejenak. Sebelum kejadian tu cik, bapak saya Ahmad Hambali ni diserahkan kunci kedai dia kepada saya. Inilah kedai dia. Dia kata dia nak berehat panjang. Kemudian anak saya si Daniel ni memang rapat sangat dengan atuknya. Maknya meninggal waktu lahirkan dia. Nenek pun tak ada. Jadi waktu saya bekerja jaga kedai kat sini, memang dia rapatlah dengan atuknya. Dan hari kejadian tu, bila atuk ni kata dia nak berehat panjang, anak saya pula nak ikut. Dan dia pun kata dia nak rehat panjang juga. Dan kemudian mereka betul-betul berehat panjang cik. Berehat yang amat panjang. Mungkin ini takdir hidup saya. Sebab aku mendengar kisah si pekedai ini. Aku bersalaman dengan dia dan aku peluk erat kedai tadi. Selepas bersalaman dan berpelukan, aku minta diri untuk meneruskan perjalanan. Aku berlalu keluar dari pekarangan Jejantas untuk tuju ke parkir kereta. Sebelum masuk ke kereta, mata aku tertancap ke arah surau. Kelihatan Pakcik Hamdan dan Daniel berdiri di depan surau sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah aku. Aku tersenyum dan membalas lambaian mereka. Dan, kau lambai siapa tu? Cepatlah, nak pukul berapa ni? Aku dah tak sabar nak tidur dekat hotel 5 bintang ni. Yelah. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini
tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua berbeda. Sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Oh, hanya rindu. Oh, ku rindu senyummu, ayah.